Bukankah Mekah ni bumi yang Allah berkat? Bukankah Mekah ni tanah suci? Kenapa ada musibah pula sana? Apa lagi mana rahmati Allah ya? Inilah yang kita diuji oleh Allah. Allah sebut wa basyir, beri berita gembira. Basyir ni berilah berita gembira as-sabirin, pada orang sabar. Siapa dia orang sabar? Orang sabar itu orang yang apabila idza asabatkum musibah, orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka berkata inna lillah, sesungguhnya kita ni dari Allah dan pada Allah lah kita kena raji'un, balik semula pada Allah. Itulah ayat ini mengajar kita kalau berlaku musibah jangan lupa sebut inna lillah, supaya kita dibalik pada Allah Ta'ala, kembali pada Allah Ta'ala, bahawa semua ni milik siapa? Milik Allah. Sebab itulah dalam doa yang Nabi sebut a'udzu bikalimatillahi tammat, itu a'udzu, aku mohon berlindung billah, denganmu ya Allah, minna bikalimatillah, dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, min syarri, daripada kejahatan ma khalaqa, yang kau jadikan. Kenapa Nabi sebut kejahatan ya Allah? Karena itu dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, yang baik dari Allah, yang buruk pun dari Allah. Hari ini banyak orang kata yang baik dari Allah, yang buruk dari saya. Dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya daripada Allah. Cuma adab bercakap yang baik dari Allah, yang buruk itu dari usaha kita. Kalau kita kata Allah tak boleh buat benda buruk, seolah-olah Allah lemah. Kalau kita kata yang baik saja dari Allah, kalau kita kata yang baik saja Allah buat, seolah-olahnya benda buruk Allah tak boleh buat, menunjukkan Allah Ta'ala lemah. Sebab itu Allah sebut qul kullu syai'in min indillah, semuanya dari Allah. Lepas tu apa Allah buat? Allah buat Allah nak uji kita. Cuma adab bercakap yang baik dari Allah, yang buruk bukan dari kita, yang buruk dari usaha kita. Bukan kita punya usaha kita tu yang tak tu. Sebab tu datang natijahnya buruk. Ya, minum arak, mabuk. Yang mabuk tu dia yang usahakan, maka mabuk tu datang dari Allah juga. Cuma dia yang usahakan. Bila dia usaha, dia kena tanggung akibat. Saya sebut ni sebab orang yang akan cakap ada satu i'tiqad yang sesat. Dia kata Allah hanya mampu buat benda baik, Allah tak boleh buat benda buruk. Ini i'tiqad Mu'tazilah. Ini i'tiqad Mu'tazilah. Mu'tazilah berpahaman Allah tak buat benda-benda buruk, seolah-olahnya Allah lemah. Ya, mustahil. Betul, Ahlussunnah wal Jamaah semua dari Allah Ta'ala. Cuma kita kena ingat, Allah buat yang buruk itu bukan Allah Ta'ala nak hina, tapi manusia yang usahakan. Maka natijahnya buruklah. Dia terjun daripada flat, mati. Dia yang usahakan. Maka natijahnya dia kena tanggung. Jangan pula ingat ada dia mematikan dia, dah Allah yang mati. Tapi natijahnya usaha tu. Jadi itu nak sebutkan, kita disuruh balik pada Allah Ta'ala. Semuanya dari Allah. Lepas itu Nabi berdoa, ya Allah, aku mohon berlindung padamu daripada kejahatan yang kau buat itu. Nak ajar pada kita ni Allah buat benda tu bukan Allah suruh, Allah jahat dah. Allah minta ajar kita supaya kita berlindung dengan Allah, baik dengan Allah, bersama dengan Allah, mohon pada Allah Ta'ala. Allah akan selamatkan kita. Baik, kalau begitu balik tajuk kita tadi. Maka orang bertanya hari ini, musibah ni tanda cinta Allah ke tanda sayang Allah ke benci Allah, bukan Allah. Itu kata para ulama, musibah ada 3 macam. Satu dipanggil musibatul bala. Musibah ni maknanya bencana, musibah. Lepas tu orang faham musibah ni bala. Dan dia musibah ni maknanya bencana. Dan musibah ni ada 3. Satu dipanggil musibatul bala. Bala ni cakap Arab maknanya ujian. Allah datang musibah ni Allah uji.
Uji. Sebab tu orang Melayu kalau sebut balak, takut projek balak berebut. Minta tolak balak, terbalik tangan. Minta projek balak, niki tangan. Faham tak faham ni? Balak tu balak. Nabi sebut asyaddun nasi balaan al-anbiya. Paling dahsyat orang menerima balak, ujian Nabi-Nabi. Makna Nabi pun kena bala. Tapi orang Melayu faham bala ni, bala ni orang Melayu faham bala lah. Dalam bahasa Arab bala maknanya ujian. Allah sebut wa idh ibtala Ibrahim. Ingatlah ketika kami ibtila, kami uji Nabi Ibrahim. Jadi kita ni kadang-kadang Allah datangkan musibah ni, Allah uji. Allah uji, ada yang balik pada Allah, ada yang lawan Allah. Sebab tu saya kata tadi, sampai di tanah suci mana orang marah Tuhan lagi. Dia kata tak patut Allah buat panas macam ni. Tak patut Allah datang. Ini tanah suci Mekah, kenapa Allah datang di bukit pasir? Suka-suka dia kata tak patut. Allah nak uji kita. Itu namanya musibah tu, kadang Allah uji. Allah uji kita, adakah kita balik pada Allah Ta'ala. Bantu kita ni kalau berlaku kematian orang kita sayang, tak sebut inna lillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menangis Nabi bila kematian anak anda baginda Ibrahim. Satu hari orang bawa berita kematian cucu Nabi. Nabi sebut kepada wakil anak putri baginda. Nabi sebut kepada wakil putri baginda. Apa yang Nabi sebut? Nabi sebut kepada putri wakil dia, ceritanya cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Zainab. Anak pada Zainab ni nazar, nak nikah. Jadi Zainab hantar seorang wakil pergi jumpa Rasulullah, beritahu Rasulullah yang cucu Nabi sedang nazar. Masa tu Nabi ada urusan. Nabi sebut kepada wakil tadi, beritahu anak dia saya, lillahi ma a'ta, lillahi ma akhadha, wa lahu ma a'ta. Inna lillahi ma akhadha, wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, faltasbir wal tahtasib. Nabi sebut, beritahu anak dia saya, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil itu, milik Allah apa yang Allah beri itu. Dan tiap-tiap benda ni ada tempoh ilmu dia. Dalam hadis ini mengajar kita semuanya milik siapa? Milik Allah. Mana boleh kita nak marah? Itu namanya musibah bala. Walaupun Nabi menangis, tengok akhir Nabi ziarah, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat tanya, ma hazihi, kenapa tu menangis ya Rasulullah? Nabi sebut hazihi rahmah. Anak ni rahmat, air mata ni rahmat Allah yang Allah letakkan dalam dada manusia. Jadi maknanya menangis tak salah. Musibah menimpa ni Allah uji kita, kita disuruh balik pada Allah. Sebutlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu inna lillah ni disebut waktu musibah. Tak kira mati ke, jatuh basikal pun inna lillah, jerebu pun inna lillah. Sampai kawan saya ajar, kalau dengar ceramah mengantuk, bisikkan telinga dia, inna lillahi. Bangun dia. Faham tak? Kalau mengantuk tak, bisik kat tengok sebelah kan, inna lillahi. Nanti dia bangun, siapa mati? Kalau tak bangun tak, bacakan Yasin. Faham? Contohnya betul. Baik. Itu namanya musibah bala. Allah beri musibah, Allah nak uji. Baik tu kita kalau Allah uji dengan anfus, dengan nyawa hidup mati tadi Allah uji, baliklah kepada Allah. Sebutlah inna lillahi ma akhadha. Ya Allah ambil ni pun milik Allah. Wa lahu ma a'ta, ya Allah beri tu pun milik Allah. Nak buat macam mana? Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Tiap-tiap benda ni ada tempoh dia. Sadin pada ada expired juga. Semua ada expired kan, buah pada expired, manusia pun ada expired date juga. Maknanya begitulah. Cakap orang putih macam itu. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Semuanya ada expiry date. Cakap orang putih macam terjemahlah. Baik. Itu musibah bala Allah uji. Baik tu Nabi-Nabi pun Allah uji. Semua manusia diuji Allah Ta'ala. Paling dahsyat diuji Nabi. Maka itulah kita lihat Rasulullah diuji
Tengok balik tak pada Allah. Nabi balik pada Allah. Lepas tu Nabi sebut pada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bimbang, Allah sama kita. Balik pada Allah. Duk satu. Yang kedua, dipanggil musibatul jaza. Allah bagi musibah tu kadang-kadang Allah bagi balasan. Musibatul jaza, Allah bagi pembalasan. Bagaimana Allah bagi pembalasan pada Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya Allah bagi balasan. Jadi musibah itu menimpa sebab kejahatan mereka. Di sini ada orang bertanya, kalau begitu mana kita nak kenal musibah tu balasan ke ujian? Tengoklah iman dia. Maka orang beriman, ujian ini dipanggil sebagai musibatul bala. Allah beri musibah ni, Allah nak uji kita. Kalau orang tak beriman, datang musibah, itu dipanggil musibatul jaza. Allah beri musibah, Allah nak balas kejahatan mereka. Sebab semua kita diuji benda yang sama. Kebakaran, kematian. Orang Islam pun diuji, orang kafir pun diuji benda sama. Tapi orang Islam balik pada Allah. Orang yang tak beriman, yang kafir, lawan balik Allah, marah ke Tuhan, tak patut. Batulah dalam bab begini kita kena ingat. Yang kedua, yang tiga dipanggil musibah tarbiyah. Allah beri musibah tu kita ni, Allah nak tarbiyah, nak didik kita. Apa yang Allah nak didik kita, ada orang rasa dia pandai dari Tuhan, ada orang rasa dia cerdik dari Tuhan, dari Allah Ta'ala. Ada yang rasa dia lebih adil dari Allah, ada yang rasa dia lebih berkuasa dari Allah Ta'ala. Allah uji. Hari ni jerubu tengok, pakar-pakar meteorologi ke seluruh dunia fikir, apa nak buat? Buatlah hadap pembenihan hujan. Sehari dua buatlah. Lepas tu tak tahu nak buat apa dah. Hanya boleh beritahu IPU sekian-sekian, sekolah cuti ke tak cuti. Itu je. Apa boleh buat? Walaupun cerdik, tak boleh buat apa. Menunjukkan Allah nak didik kita, nak tarbiyah kita. Kita ni cerdik ke tak cerdik? Tak tahu mana, cerdik jugalah, tapi tak setara Allah Ta'ala. Jadi baliklah pada Allah Ta'ala. Jangan rasa kita hebat dengan itu. Maknanya Allah uji kita. Datang musibah, tsunami di Aceh, tsunami di Jepun. Jepun tu negara maju, buat macam-macam alat. Tiba-tiba tsunami tu datang, Jepun pun tak perasan. Mana pergi hebat teknologi dia. Allah nak didik, nak tarbiyah kita. Jangan kamu sombong, jangan kamu lupa ada yang lebih berkuasa di atas dunia. Ribut tornado di Amerika, sampai hari ini mereka buat kajian macam mana ribut tu nak dihalang. Tak boleh. Walaupun mereka dakwa mereka ni teknologinya canggih, yang boleh dia kejar je ribut tornado tu, tak boleh buat apa. Habis ribut tu langgar rumah tu. Apa yang mereka boleh buat? Itu semua musibah tu Allah nak tarbiyah, nak didik manusia. Ini nama akidah, ni pegangan kita. Jangan lupa kita ni ada yang maha hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi balik pada Allah Ta'ala. Itulah dalam hal musibah ni kita disuruh mayat hajat. Pun ada orang yang cakap pula, takkan mayat hajat boleh selesai masalah. Ni nama orang tak beriman, ni ilmu akidah. Ada pula yang cakap pula, kalau sembahyang hajat dia, ini semua nak menyusahkan Tuhan je kita. Pula dah. Ibu tak biasa dengar kan? Kata memang ibu ni kawan ubat baik, kami kawan ubat kadang-kadang. Macam-macam cakap. Dia kata kita menyusahkan Tuhan. Allah Rabbi. Padahal Allah Ta'ala suka kita dibalik pada Allah Ta'ala. Itu namanya musibah tarbiyah. Dulu saya ingat Syekh Alam ni pun sendiri pernah buat solat istisqa masa jerubu tahun dulu kan. Dibuat dataran tu, budak sekolah agama dijemput macam-macam. Lepas pada itu datang hujan. Nak tunjuk Allah ke tunjuk sebuah kuasa. Sebab tu di malam hijrah Rasul tu Allah nak tunjukkan pada kita Allah boleh buat segala-gala. Kalau ikut akal kita ni, memang Rasulullah tak boleh lepas dari rumah tu, tapi lepas dengan kuasa dan rahmat kasih sayang Allah. Dalam gua Sur itu hampir-hampir ditangkap, tapi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah boleh lepaskan Rasulullah daripada ditangkap. Ketika dikejar oleh Suraqah bin Malik, hampir-hampir ditangkap,
Tapi dengan kasih sayang rahmat Allah, Allah lepaskan Nabi tersungkur kuda Suraqah. Itu semuanya Allah nak gambarkan pada kita, Allah berkuasa. Itu namanya Allah datangkan musibah. Ada ketikanya Allah nak didik kita, biar kita ditengok ada siapa yang paling berkuasa. Rupanya manusia yang cakap hari ini dia hebat, dia pandai, tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa. Samalah dengan kes jenayah hari ini. Orang bercakap mereka pandai, boleh menghapuskan jenayah, tinda akta, gupal akta, buat peraturan, tak juga selesai masalah. Allah bagi tawaran. Kalau begitu Allah ada satu lagi hukuman, namanya hukum Quran. Maka Allah nak tunjuk siapa yang hebat. Mari kita tanding buat hukum. Allah buat hukum Allah, manusia buat hukum manusia. Cuba tengok ada, beri peluang. Kamu buat hukum Allah, aku buat hukum. Tengok siapa yang hebat menyelesaikan masalah. Tapi manusia takut nanti kalau buat hukum Allah betul-betul selesai masalah. Kalah itu. Kalau gitu jangan bagi buat. Sekian dimaklumkan. Paham juga. Sekian barulah. Kalau paham itu namanya musibah tarbiyah. Allah bagi musibah kadang-kadang dengan bagai-bagai itu supaya manusia balik pada Allah Ta'ala. Jadi bukan Allah Ta'ala murka, tapi Allah sayang pada kita. Ya, sama juga dengan nikmat. Jangan ingat nikmat itu semuanya tanda sayang Allah. Ustaz, kenapa Fir'aun tu Ustaz, dia hebat Ustaz, boleh merintah Mesir, semua orang tunduk bawah perintah dia. Allah sayang dia ke Ustaz? Tu Qarun Ustaz kaya ni, Ustaz kaya. Kalau orang kaya kat Malaysia ni tak boleh tanding Qarun tu. Ya, batu sampai hari ni orang cari harta Qarun. Tak habis-habis harta Qarun. Banyak harta dia. Sampai Malaysia ada, tak tidak. Tapi disebut dalam Quran, kaya tak kaya Qarun. Jangankan kata perbendaharaan harta khazanah dia, kunci Qarun itu dipikul oleh pemuda-pemuda, 70 pemuda yang bidang-bidang, bukan boroi-boroi. Kunci dia. Nak buka dia punya khazanah, kaya sungguh. Allah sayang ke dia, nikmatnya banyak. Di sinilah kata para ulama, nikmat pun ada 3 macam. Satu, nikmat bala. Allah bagi nikmat kadang-kadang Allah nak uji. Ada orang bila dapat nikmat lupa ke Tuhan. Sebelum dapat nikmat mayang duha tak tinggal. Tuhan, ya Allah, kalau rezeki ku di langit turunkanlah, kalau di laut timbulkanlah. Kaya sungguh, duha pun dah tak sempat. Ada yang cakap tak payah duha lah, kaya dah. Rupanya memang Tuhan nak kaya je. Diuji Tuhan, nampak? Dulu belum kaya, suara masjid tak tinggal. Dah kaya tak jumpa dah. Yang jumpa kelab malam je. Allah tabarakallah. Allah uji nikmat, nikmat ibadah. Yang kedua, Allah bagi nikmatul jaza sebagai balasan. Oleh kerana dia rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin duha, rajin tahajud, rajin. Allah janji kan, malam dia Rasul, Allah bagi balasan-balasan pada dia. Yang tiga, nikmat istidraj. Allah bagi nikmat, Allah nak istidraj. Inilah yang berlaku di dunia kita. Makin kaya makin lawan Tuhan, makin banyak nikmat makin lupakan Tuhan. Itu namanya istidraj. Istidraj ni saya ingat kata guru saya. Kata guru saya, istidraj macam orang ada 2 anak kembar. Biasa kembar ni suka, ni kembar tak suka. Yang seorang baik, yang seorang nakal. Yang seorang di sekolah, yang seorang monteng kola. Yang seorang ni nak bagus, yang seorang ni memang tak hormat mak ayah ni. Tiba-tiba 2 anak minta duit RM100. Bagai ibu ayah kan kita kadang dah kuatin, nak bagi-bagi, tak bagi jangan bagi dulu. Tapi anak yang baik bagi dengan kasih sayang. Cukup ke Mamat RM100 ni? Tak cukup, kita mama ya. Bagus ya. Yang nakal tu bagi juga, campak-campak, ambil ni, nampak aku banyak-banyak ni. Bagi juga, pergi marah-marah. Kata Kelantan mencok weh. Kelantan kan, saya ni bukan Kelantan, saya nak Johor, ngaji Kelantan, ngaji pondok dulu. Waktu kecek Kelantan kau kabul. Jangan ni guru kita belak. Cuma saya tak boleh lupa dulu orang Johor ngaji Kelantan. Kita kalau nak di Kelapa, makcik Kelapa 1 kopek kali.
Ni orang Johor nak kupas susu kopek. Kata makcik gila nak kopek gapo lah weh. Faham? Tak faham tak apa. Orang Kelantan kan. Itu orang Johor. Minta kelapa, minta kopek kali. Tapi bukan saya kawan saya. Baik, saya baik. Alhamdulillah. Jadi Kelantan leng ni jangan ngoti boleh sekali boleh. Mecok boleh lah. Boleh. Jadi orang kata bagi mecok lah mecok. Marah. Beri sambil marah-marah. Ambil. Pergi berapa ni? Bagi juga. Tapi bagi dalam keadaan istidraj. Begitulah Allah beri pada nikmat kepada orang yang menentang Allah. Qarun, Fir'aun. Sebab tu jangan kita ingat nikmat tanda kasih, jangan ingat musibah tanda benci. Jangan. Bagi orang beriman, nikmat maknanya ujian, dan musibah itu tanda sayang Allah. So kita balik semula pada Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan apa yang saya nak sebutkan, inilah akidah yang kita nak betulkan supaya kita dikembali kepada Allah Ta'ala. Ingat ada bahawa kita ni ada Tuhan, kita ni ada Allah Ta'ala yang kita kasih. Bagi banyak manusia di peringkat awal menentang Allah. Supaya itulah diajar kita awal din ma'rifatullah. Awal-awal agama ni kita ni disuruh kenal Allah Ta'ala. Dan akhirnya saya nak simpulkan, kalaulah musibah tu kita anggap sebagai kegelapan dan nikmat itu sebagai cahaya. Jangan ingat nikmat itu kadang-kadang benda yang menggembirakan. Berapa ramai orang yang melihat cahaya akhirnya berlaku aksiden sebab cahayanya melampau sangat kereta kan. Tengok cahaya lampu high beam orang depan, tengok cahaya matahari dia membawa sekilau ke kilau, langgar kereta, langgar bumper, langgar divider, masuk parit pada. Itu kadang-kadang kalaulah nikmat itu cahaya berhati-hati. Tapi kalau kegelapan kan, musibah itu dianggap kegelapan. Berapa ramai orang yang hidup dalam gelap, meraba-raba mencari jalan. Akhirnya berhati-hati dia. Dengan sebab gelap itulah kadang-kadang dia ingatkan Allah Ta'ala. Macam kita duduk dalam gelap lah seorang-seorang dalam gelap. Lepas tu kita kadang-kadang bilik tu tutup gelap-gelap, bagi tangan atas dada, buka, buka melompat juga. Terakhir kali tengok. Ya, itu maknanya kadang-kadang musibah itu tanda sayang. Jadi begitulah Allah bagi musibah hari ini pada kita. Kadang-kadang kita disuruh balik pada Allah, kembali kepada Allah. Alhamdulillah dengan jerubu yang ada ni kita pakat buat sembahyang hajat. Ramai orang yang balik pada Allah balik. Kita ingat tentang kiamat. Buka tip video ustaz-ustaz mengajar, Ustaz Syamsuri pun sebut benda-benda tanda-tanda kiamat supaya kita ni balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya kongsikan. Dan kalau ada beberapa soalan kita persilakan. Ada soalan? Ya. Mana kak tak nampak kak? Saya tengah pun. Ya kan? Apa beza nikmat balak dengan nikmat istidraj? Baik, nikmat balak dan istidraj ini, dia bila kata balak ujian ini, Rasulullah bersabda asyadun nasi bala'an al-anbiya. Paling dahsyat orang yang menerima balak ni ujian adalah nabi-nabi. Allah pun sebut apakah kamu sangka kamu beriman padahal kamu belum diuji. Jadi ujian ini adalah suatu benda yang Allah buat. Baik itulah kita nak tengok anak-anak kita pandai tak pandai, dia ada ujian, dia ada peperiksaan. Daripada ujian itulah kita boleh menilai markah anak-anak, berjaya tak berjaya. Jadi Allah pun menilai kita dengan ujian. Jadi nikmat balak dengan nikmat istidraj ini, Allah beri nikmat, Allah nak uji. Apa makna nikmat balak? Nikmat balak ni maknanya Allah uji manusia. Allah beri nikmat-nikmat, kemudian Allah minta keluar zakat. Allah beri nikmat, Allah nak tengok dia guna untuk apa mata dia. Kadang-kadang dia guna untuk tengok Quran. Ada orang mata langsung tak pernah tengok Quran. Nampak? Mulut dia, Allah beri suaranya merdu. Untuk apa suara dia guna?
Allah uji dah. Rupanya dia guna untuk benda-benda memuji-muji Allah, berzikir pada Allah Ta'ala, berqasidah, memuji Rasul, selawat Nabi, baca Quran. Itu namanya nikmat tu dia tahu guna. Allah uji. Tapi ada orang salah guna suara. Suara diguna untuk menggoda manusia. Lepas tu orang perempuan suaranya mahal. Lepas tu orang perempuan, setengah ulama kata suaranya aurat, setengah ulama kata aurat. Sebab suara perempuan ni dia ada tarikan. Maka itu orang perempuan diharamkan azan. Walaupun kalau orang perempuan azan penuh masjid ni. Iya. Syekh Karim pun kalah lah dia kan. Kalau penuh tetap tak boleh. Ya Allah uji dengan orang perempuan. Allah uji. Itu nama nikmat bala. Kaki kita, tangan kita guna tak. Kekayaan kita guna tak. Sebab itu dapat kekayaan. Allah uji. Allah sebut dalam surah Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. Dalam ayat itu Allah sebut fa'amal insan idza mabtalahu. Adapun manusia ni bila Allah ibtalahu, Allah uji mereka. Tu nikmat Allah uji dengan nikmat. Allah bagi dia harta banyak, duit banyak. Ibtalahu fa'akramahu, Allah muliakan dia, pangkat dia tinggi, keturunan dia bagus, jawatan dia semua dia ada. Apa dia kata? Rabbi akraman. Coba berarti Allah muliakan aku. Allah kata kalla. Kalla ni cakap Arab, cakap bahasa Hindustan, nahi. Maknanya jangan kamu kata Allah beri kamu nikmat itu, Allah mulia kamu. Jangan lagi kata kalla. Jangan. Never and ever, hinggalah bal, bahkan la tukrimuna yatim, bahkan harta kamu tu kamu tak pernah mulia pada anak yatim. Sebab tu kita kalau ada harta sikit sebanyak, jangan lupa muliakan anak-anak yatim. Allah dah sebut dalam ayat itu. Banyak orang bila dapat harta lupakan orang susah. Allah sebut baik tu, jangan kata dengan harta ni Allah mulia. Allah akan mulia bila harta yang kita guna tu Allah uji kita. Ibtalahu, Allah uji dia. Rupanya harta dia tahu nak channel ke mana. Dia guna untuk anak yatim, dia guna untuk fakir miskin. Bukan banyak pun, kadang-kadang tak semestinya banyak. Baju kita banyak, baju ni ambil sepasang yang dah lama, bagi anak-anak yatim tu suka dia. Ya, harta kita juga. Jangan kita dipanggil lupakan. Lepas tu Allah uji balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Jadi makna kata itu maknanya nikmat bala. Adapun nikmat istidraj ini ialah orang yang Allah beri pada dia nikmat, lalu dia dengan nikmat itu dipanggil alfa. Dia rasa Allah sayang dia. Ini berlaku satu kisah bila satu anak muda ni, dia ayah dia nori getah, mak dia nori getah. Pak saudara dia ni jaya, tapi mak dia mayang rajin. Pak dia mana kata pak saya mayang rajin ustaz, tapi pak saudara saya mayang tidak, kaki botol, kaki perempuan, kaya raya ustaz. Baik saya ikut pak saudara saya. Ini namanya istidraj. Istidraj ini maknanya seseorang yang jiwanya sudah tersasar daripada memahami nikmat. Nah, dia sangka dia buat jahat, Allah sayang dia. Itu namanya istidraj. Jadi beza dengan balak. Balak ni Allah bagi kita harta, Allah uji kita. Jadi dengan harta tu kita korbankan, kita keluar zakat, tolong orang susah. Itu namanya nikmat tu jadi ujian. Adapun istidraj ni, dia sudah lari daripada ujian, dia langsung tak melihat ujian, dia dah terapa dia panggil, tersasar, terpesona dengan nikmat tadi sampaikan. Dia tinggalkan segala-gala yang patut dia buat.
Ini namanya nikmat istidraj. Nauzubillah. Mudahnya nikmat istidraj ini berlaku pada orang Islam pun ada, yang kafir itulah yang paling banyak. Pada orang kafir, mereka bila nak mati senang. Sampai ada orang tanya, Ustaz, kenapa orang Islam kalau nak mati bukan main payah, tercungap-cungap, tengok orang kafir mati. Adakah Allah sayang dia? Tengok cerita Ustaz, nak mati hero tu 3 baju tukar dulu, pusing baru mati. Filem Ustaz, filem Cina lagi dahsyat. Filem kungfu kan, sempat waset baru hero tu mati. Pening kita tengok. Filem Melayu tu dia, tu Adi ngajarkan bayar tanah kubur. Baik, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, Allah Ta'ala ni maha adil. Orang yang bukan Islam, orang kafir ni, dia pun ada buat charity, dia ada rumah kebajikan, dia ada pendidikan yang dia bantu, dia ada semua kebaikan. Tapi Allah akan bayar di dunia, akhirat Allah tak bagi dia kebaikan. Maka dengan kebaikan yang dia buat itulah Allah bagi dia mudah mati. Besok akhirat jangan claim lagi. Allah dah bayar cash di dunia. Ada orang beriman ni, kata Sayyidina Umar, Allah buat begitu kerana kalau dia punya daki dosa, Allah bersihkan di dunia, besok akhirat Allah nak bagi pada dia balasan syukur. Batu dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi disebutkan mengapa orang Rasulullah sebut orang beriman bila nak mati berpeluh-peluh. Sebab apa? Dalam tafsir Al-Qurtubi dia kata, dalam kitab Al-Imam Qurtubi sebut sebabnya ialah bila orang beriman nak meninggal, kita kadang-kadang teringatkan dosa-dosa kita berampun tak berampun, walaupun istighfar selalu dah, minta ampun selalu dah. Tapi bila kita takut dengan dosa-dosa kita tu, maka bila roh nak keluar tu berpeluh-peluh kita, maka itulah Nabi kata tanda Allah sayang dan rahmat. Kan dipanggil fair, adil betul kan. Rupanya peluh tu Nabi kata tu tanda orang baik. Tanda orang baik. Satu dia peluh, yang kedua dia menangis, mengalir air mata dia. Tu tanda dia orang baik. Sebab apa? Sebab dia melihat Allah merahmati dia, padahal dosa dia, dengan dosa tu dia takut. Takut itulah dia malu pada Allah Ta'ala sampai berpeluh-peluh dia, akhirnya meninggal dia. Itu antara. Tapi jangan pula tengok orang mati tak peluh, kita kata dia orang jahat, jangan. Itu ada orang yang ditunjukkan. Jadi kesimpulan dia, nikmat istidraj itu jangan kita ingat Allah sayang. Itu maknanya Allah beri segala kebaikan, mati muda kadang-kadang, tapi dia kafir, dia lawan Allah Ta'ala, itu namanya istidraj. Orang Islam pun ada istidraj. Dia makin lama dia makin tersasar, padahal dia rasa Allah sayang dia. Dah, itu yang kita minta jauh lah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada ya? Betul tak ada? Alhamdulillah. InsyaAllah semoga kita bertemu kembali pada masa akan datang. Terima kasih atas undangan ini. Kali pertama saya berceramah di Masjid Negeri Gerun. Sebenarnya Pak Sini oleh Pak ke kita tahu mana. Salam perkenalan dari saya. Saya nama Rehan bin Abdul Aziz, tapi saya tidak ada kena-mena dengan Rehan. Saya berasal daripada Johor, memang origin orang Muar Johor. Tapi kalau kasar sekolah Melaka dulu Melaka. Kemudian ke Kelantan, Pondok Pasir Tumbuh atau Kelantan. Kemudian ke Damsyik di Syria. Dan Ustaz Nazmi Karim tu, saya serumah dengan dia. Ustaz Nazmi tu, Ustaz Nazmi Smackdown tu, serumah dengan dia, sebilik dengan dia dulu. Smackdown. Kemudian saya ke Yaman. Lepas Syria saya pergi ke Yaman, balik berkahwin dengan orang KL. Waktu pada cakap KL. Tapi bapak mentua saya orang Parit. Mak mentua saya, pak mentua orang Parit, orang kampung dusun, kampung apa nama? Sarikdul. Kampung dusun, pak mentua saya, kampung dusun Parit, Perak. Ate biar pakai asal gaya. Waktu teman cakap campur ate. Pak mentua teman memang orang, pak mentua saya memang orang Parit. Mak mentua pun orang Tanjung dan Parit.
dan saya berkhidmat di beberapa institusi. Yang terakhir saya bertugas sebagai pegawai syariah di Bank Islam Syariah, melepaskan jawatan pada 2011, sekali terlibat sebagai freelancer, bebas kerja sendiri, sekali-sekala terlibat dengan program televisyen Tanya Ustaz, TV9, TV3 dan seumpamanya. Jadi itulah salam perkenalan, semoga bertemu kembali, dan dengan izin Allah sebelum mengundur diri, kalau ada saya oleh kerana freelancer ni, kami banyak terlibat dengan NGO membantu fakir miskin, anak yatim dan juga hafizul Quran. Saya mengusahakan back to school punya program layak tahfiz Quran di Sabah lah. Sebab kita tengok ada di antara mereka anak miskin, dia kadang-kadang tak ada jubah, tak ada pakaian untuk tahfiz Quran. Dia kalau ada sedikit sumbangan zakat dan seumpamanya, saya dengan rendah diri menerima untuk kita memanjangkan ke sana lah. Dan dengan izin kata Rasul Masjid, saya belajarkan kutipan derma ni nak buat macam mana. Ada ikutlah, tak sini ke, tak ziyadah ke, saya tak tahu macam mana, saya tak biasa di sini. Terima kasihlah atas undangan ini. InsyaAllah semoga kita bertemu kembali pada masa yang akan datang. Semoga diizinkan oleh Allah Ta'ala dan diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tabahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbal Allahu minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.